Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syuaib, saya pakai handphone. Saya pakai handphone hari ni. Sebab saya punya komputer ni dia kena update. Jadi dia sebab tu yang minggu lepas saya punya live tu dia tak berapa clear, dia blur. Dia kena update. Jadi update-nya ambil masa. Baru dia nak update hari ni. Jadi tak dapat nak guna laptop, saya boleh guna handphone. Boleh ke? Abang Syuaib boleh? Tuan Haji Syarudin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah sihat. Macam mana orang Negeri Sembilan, sihat ke? InsyaAllah kita tunggu sahabat-sahabat kita, ibu-ibu, ayah-ayah kita sama-sama dengan kita dalam 5-6 orang. InsyaAllah kita akan terus kepada kuliah kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah suara saya jelas. Live jelas. Kalau clear, jelas, InsyaAllah kita terus mulakan kita punya tafsir dan tadabbur kita. Hari ini InsyaAllah kita akan masuk kepada surah Ar-Rahman, sambungannya. Dan kita akan tengok pada ayat yang ke-37, InsyaAllah. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, InsyaAllah untuk pengenalan kepada semua, kami di PMP, saya wakil kepada NGO PMP, ada buat satu perkeliling untuk kumpul dana bantuan kepada CAC dan juga bantuan untuk inilah musim-musim pandemik ni. Kita mengharapkan sumbangan kepada semua, yang mana sumbangan itu kita akan salurkan kepada pihak-pihak yang sangat-sangat memerlukan dalam waktu sekarang. Misalnya kalau di CAC, di Stadium Melawati, situasi yang tonton tengok di mana, di dalam TV, di dalam berita, diwawarkan di media sosial, sangat-sangat sukar, yang sehari mencecah hampir 3,000 lebih pesakit-pesakit yang positif COVID, yang sangat susah bawa anak-anak kecil beratur panjang, kesukaran-kesukaran yang kita dengar dan kita tahu, maklum tentang mereka. Jadi kami di PMP ambil inisiatif untuk menghulurkan sumbangan. Ada yang perlukan makanan, kita akan buat agihan makanan pada waktu tersebut kepada mereka. Dan juga di Hospital Shah Alam baru-baru ni pun kita ada agihan tong-tong gas oksigen, bantuan-bantuan yang diperlukan oleh KKM dan sebagainya. Semuanya daripada hasil-hasil sumbangan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apatah lagi kalau tuan-tuan melakukan sumbangan dalam tempoh-tempoh sekarang ni, tuan-tuan telah memperolehi banyak kelebihan. Ni bukan sekadar saya nak kata apa tuan-tuan. Sebenarnya ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Antaranya kita berada di 10 hari awal Zulhijjah, yang tidak ada pada waktu lain. Kita tak tahu kita ada kesempatan ke tidak. Setiap sumbangan tuan-tuan dikira amal saleh, dan amal saleh dalam tempoh 10 hari awal Zulhijjah adalah, kata Nabi, ahabbu ilallah fihinna, kata Nabi. Ni amalan amal saleh yang Allah cintai dalam tempoh 10 hari awal Zulhijjah. Yang siapa yang beribadah dalam 10 hari awal ni lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Okay? Orang berjihad ni macam-macam tuan-tuan. Bawa nyawa, bawa harta, bawa segala keupayaan tenaga dia, kederat dia. Tapi kata Nabi, ibadah jihad tu tak seafdal mereka yang buat ibadah pada 10 hari awal Zulhijjah. Jadi peluang ni ada tuan-tuan, kesempatan ni ada. Kita mungkin ada kemampuan di sudut harta, ambil sedikit persen daripada harta kita, kita niatkan ini adalah untuk jariah saya, untuk saham saya di hari akhirat. Sama-sama insya-Allah. Dan saya mohon jasa baik tuan-tuan juga untuk sama-sama ramai-ramai kita berada di page PMP ini, online kelas Subang Jaya, dan juga mohon share, like live ini. Semoga ramai lagi sahabat-sahabat kita dapat menonton sama live ini. Okay, live ini adalah percuma, tidak perlukan kepada apa-apa bayaran pun. Semua berjalan atas dasar sukarelawan. Kita saban minggu berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua, dan mudah-mudahan menjadi jariah kepada kita semua di hari akhirat nanti, insya-Allah.
Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulakan, suka untuk saya memanjangkan ukhuwah dan silaturahim bersama dengan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat semua. Mungkin saya boleh tengok antara Puan Shimah. Puan Shimah adalah kami punya founder kepada PMP. Tuan-tuan boleh berkenalan, bersahabat dengan beliau, nak tahu tentang apa-apa program PMP, apa yang dijalankan oleh PMP, apa projek-projek PMP, tuan-tuan boleh ikuti beliau Shimah Darus di Facebook dia ke, ataupun sama ada di PMP page ke, ataupun tuan-tuan boleh hubungi melalui WhatsApp dan sebagainya. Kita niat semua ni adalah untuk silaturahim. Okey? Niatkan walaupun kita tak ada apa-apa kepentingan, tak ada apa-apa projek, tapi dengan menghubungkan silaturahim itu juga adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kemudian ada Puan Syamsiah Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Aunty Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sahabat saya daripada Johor. Ini sahabat saya daripada Johor ni, Abdul Hanis Zakaria. Sahabat saya Abdul Hanis Zakaria ni orang Johor, bekerja di Johor, tapi dia adalah orang Terengganu. Kita boleh sama-sama sokong beliau, tuan-tuan. Beliau berkahwin dengan saudara baru. Okey, perjuangannya besar. Tuan-tuan boleh, Puan Shimah boleh dekatilah sahabat saya ni, Abdul Hanis Zakaria ni, yang ada dalam komen ni, tuan-tuan boleh tengok. Berkahwin dengan saudara baru, banyak perjuangan dia yang dia lakukan, dan beliau ni antara orang yang konsisten memerangi rumah-rumah urut di Johor Bahru. Okey, banyak benda-benda yang tidak baik di Johor beliau usahakan, tapi yang saya sangat tabik dengan beliau bergerak berseorangan lah. Kita cuba bantu, tapi sebab kita jauh, kita tak ada keupayaan nak bantu. Tapi tuan-tuan boleh sama-sama dengan beliau bagi semangat. Kalau ada kemampuan, tuan-tuan ada apa-apa yang tuan-tuan boleh bantu beliau, tuan-tuan bantu. Sebab dia berseorangan membantu mencegah kemaksiatan yang berada di Johor Bahru. Ini sahabat, saya kenal dia, tuan-tuan. Okey, banyak saya tengok dia report ke polis lah dan sebagainya, tapi itulah sebab dia bersendirian, tidak ada nama, maka agak sukar. Tapi dia telah menjalankan satu amal ma'ruf nahi munkar yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Jiwa dia besar, okey, untuk melihat negeri yang bukan negeri kelahiran dia, negeri yang dia bekerja untuk bebas daripada maksiat. Okey, tuan-tuan boleh hubungi dia, tuan-tuan boleh terus berhubung dengan dia, terus mengikuti silaturahim bersama dengan dia. Okey, insya-Allah. Puan Shimah dia kata saya tak aktif Facebook, tapi aktif di WhatsApp. Tuan-tuan hubungi terus, bagi tahu Puan Shimah nombor handphone berapa, terus berhubung. Okey, kita boleh tukar-tukar kontak, kita boleh tukar-tukar projek. Semua projek di sini tak ada keuntungan, tuan-tuan. Ini semua sukarelawan dan volunteer, semuanya untuk kita rasa kita nak bantu umat dari umat, kan? Untuk masyarakat kita juga, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bakal akan datang ni, insya-Allah. Okey, baik, sahabat-sahabat sini pun dah ramai, alhamdulillah, dan insya-Allah kita terus mulakan tafsir surah Ar-Rahman kita. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan pagi yang mulia, pagi yang berkat di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah yang Nabi sebutkan ma min ayyamin al-a'malu salih ahabbu ila Allah fihinna, yakni ayyamil 'ashar. Hari-hari yang amal salehnya Allah cintai berbanding daripada hari-hari yang lain, iaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah yang lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita bersilaturahim, melakukan amal saleh, dan kita juga berada di dalam majlis ilmu di atas talian. Mudah-mudahan ini ibadah yang Allah cintai, ibadah yang Allah akan berikan ganjaran yang terbaik kepada kita di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, kita akan terus tengok kepada surah Ar-Rahman ayat yang ke-37. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-37. Okey. Kalau kita, tuan-tuan, kita tengok pada ayat yang ke
31 kita sebenarnya dah masuk kepada fasa ayat yang berbicara berkaitan tentang hari kiamat. Okey, kita dah masuk berkaitan tentang hari kiamat. Dan kita dah bicara berkaitan tentang hari kiamat daripada ayat 31, dan kita dah sentuh sedikit lah. Antaranya bicara berkaitan tentang, okey, saya minta maaf tuan-tuan sebab saya guna handphone, saya tak boleh share dengan tuan-tuan teks surah Ar-Rahman. Cuma saya minta kerja sama baik-baik ibu-ibu, ayah-ayah, untuk buka tafsir ataupun terjemahan surah Ar-Rahman. Tengok ayat 31. Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang hari akhirat. Okey. Antara yang Allah Ta'ala sentuh adalah berkaitan tentang ancaman Allah. Sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Kan Allah Ta'ala ada sebut sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Sebelum ni kalau tuan-tuan ingat lagi, Allah cerita Allah Ta'ala sangat sibuk untuk mustajabkan doa hambanya, memberi pengampunan kepada dosa-dosa hambanya, meluaskan rahmat, menurunkan kebaikan dan sebagainya. Ni ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi syan. Ini ayat yang berbicara tentang Allah Ta'ala punya kuasa. Allah bukan sekadar beri rezeki, Allah bukan sekadar berikan nikmat, Allah Ta'ala bukan sekadar menjadikan nikmat untuk manusia dan jin, tapi kata Allah, aku sibuk mustajabkan doa hamba-Ku. Aku sibuk memberi macam-macam pengampunan, kebaikan kepada hamba-hamba-Ku. Itu Allah Ta'ala sebutlah. Kemudian Allah Ta'ala cerita masuk kisah hari akhirat. Sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Kalau Allah kata, kamu di dunia, aku sibuk mustajabkan doa kamu, berikan pengampunan kepada kamu. Ancaman Allah, sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Hari akhirat, aku tak sibuk dah. Itu satu perbandingan, bukan nak kata keadaan Allah. Tapi Allah kata, perbandingannya di hari akhirat, aku dah lapangkan waktu aku, kosongkan waktu aku untuk hisap amalan kamu di hari akhirat. Kata para ulama tafsir, antaranya kata Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Kathir, ini merujuk kepada ancaman Allah. Okey, ini cerita hari akhirat, Allah Taala letakkan ancaman. Sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Kemudian Allah Taala sebut lagi sesiapa yang Allah Taala dah takdirkan dia. Okey, terima kasih Aunty Huda. Dia dah, tuan-tuan boleh tengok di nota-nota di sini Ini kita dah tengok. Okey. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-33. Ini sekadar untuk ulang kaji tuan-tuan Kita belum masuk lagi perbahasan baru. Allah kata, ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuzuna illa bisultan. Kata Allah Ta'ala, wahai masyarakat jin dan juga manusia, kalau kamu boleh tembus langit dan bumi ni, nak melarikan diri, maksudnya hari hisab tu nak lari, tak nak dah, saya tak nak dah kena hisab, saya takut dengan amalan-amalan saya. Allah kata, kalau kamu nak lari, fanfuzu, cuba lari. Kamu nak tembus langit ke, nak tembus bumi ke, nak lari daripada mahsyar ke, nak lari daripada neraka ke nanti ke, di hari akhirat, Allah kata, fanfuzu, cuba lari. Dan Allah jawab lepas tu, la tanfuzu, kamu takkan mampu lari illa bisultan, melainkan dengan kuasa. Kuasanya apa? Sesuatu kuasa yang kamu mampu menandingi kuasa Allah, baru kamu boleh lari. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ayat itu menunjukkan adalah perkara yang mustahil. Tidak ada makhluk yang akan melebihi kekuasaan Allah Ta'ala. Allah kata, illa bisultan. Satu je cara dia. Kalau kamu lebih berkuasa daripada aku, silakan. Tapi Allah kata, la tanfuzu, kamu takkan mampu. Okay? Di dunia aku dah sibuk bagi kamu macam-macam. Akhirat, aku freekan masa aku untuk hisap amalan kamu. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 35 Allah kata, siapa yang cuba lari daripada yaumul mahsyar? Siapa yang cuba lari daripada hari akhirat? Kata Allah, yursalu alaikuma syuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilontarkan, dicampakkan kepada mereka yang cuba melarikan diri ini adalah syuwadhun dan juga nuhasun. Okay, saya dah sebut tuan-tuan, syuwaz dia macam meteor tuan-tuan Allah Ta'ala akan campak syuwaz. Okay, meteor. So apa yang lari, aku akan campakkan meteor-meteor ni. Akan humban kepada mereka. Sekejap tuan-tuan
Allah Ta'ala kata, aku akan lontarkan dengan syual. Dan juga aku akan lontarkan dengan nuhas. Okay? Aku akan berikan nuhas. Fala tantasiran. Maka kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri kamu. Maknanya sesiapa yang cuba larikan diri, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi azab pada dia. Okay? Ini bukan ancaman yang biasa-biasa tuan-tuan. Ini adalah ancaman berat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru intro. Allah Ta'ala cuba bayangkan kepada kita, hari hisab adalah hari yang tidak ada seseorang pun yang terkecuali. Kamu ada kekayaan di dunia, kamu takkan dapat tebus di hari akhirat. Kamu ada jawatan di dunia, kamu takkan dapat tebus di hari akhirat. Kamu ada pengaruh di dunia, kamu takkan dapat tebus daripada akhirat. Takkan seorang pun, bahkan siapa yang cuba lari, aku akan tambahkan lagi azab. Dengan lontaran syuwas, dengan nuhas dan sebagainya. Dan Allah jamin, fala tantasiran. Tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan dirinya. Okay? Ini antara ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita tengok terus kepada ayat yang ke-37. Okey, kita masuk pada kita punya perbahasan kita, ayat yang ke-37. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyebutkan, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Okey? Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ayat ni tuan-tuan, perhatikan kalimah fa idzan syaqqatis sama', apabila langit terbelah. Kita dah sentuh dalam juzuk amma dulu, ada surah Al-Infitar dan juga ada surah Al-Insyiqaq. Okey, Al-Infitar dan juga Al-Insyiqaq. Dua surah ini diterjemahkan izas sama'un syaqqat, izas sama'un fatarat. Apabila langit terpecah, apabila langit terbelah. Itu tafsiran dan terjemahan oleh para ulama. Cumanya mereka membahagikan fasa ni ada beberapa fasa bagi kehancuran langit. Apa yang dimaksudkan dengan pecah Al-Infitar dan juga apa pecah Al-Insyiqaq? Betul. Betul Anti Huda, kita berhenti pada ayat 38. Cuma hari ni saya nak ulangi lagi sekali. Last week kita berhenti 38. Saya nak ulang ayat 37 ni. Okay, sebab ayat 37 ni dia akan masuk ayat baru. Okay, cerita baru. Sebab kita akan nampak flow satu paragraf. Daripada ayat 37 nanti dia akan berhenti pada ayat 45. Ini satu cerita. Okay. Okay, 37, 45 ni satu cerita. Okay, baik. Jadinya tuan-tuan, Allah kata apabila langit ni akan terpecah dan terbelah. Langit ni pecah tuan-tuan, yang tempoh yang pertama adalah terpecah sebab berlakunya kiamat. Kan hari akhirat, dia akan pecah, dia akan hancur. Bintang-bintang akan berguguran. Okay, akan berlakunya kiamat di langit, dan kemudian akan berlakunya kiamat di lautan, dan kemudian akan berlakunya kiamat di daratan. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq. Cuma pada ayat 37, bila Allah kata fa idzan syaqqatis sama', apabila langit ni terbelah, ini adalah berada di fasa hari akhirat. Langit terbelah adalah untuk menurunkan para malaikat nanti daripada langit. Okay, malaikat akan turun dan akan berlakunya hisab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dia ada fasa dia. Okay, cuma pada ayat ni adalah bicara tentang selepas hari kiamat. Selepas kiamat, hari akhirat. Di hari akhirat, langit terbelah untuk para malaikat ni akan turun. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah kata, dan para malaikat dan Allah Ta'ala akan turun. Para malaikat akan berbaris untuk memulakan hisab pada hari akhirat. Langit akan terbelah. Dan pada waktu itu kata Allah, langit ni terbelah dalam keadaan wardah. Langit tu akan berwarna merah kemerahan. Okay, merah kemerahan. Dan Allah kata kaddihan, seperti minyak tuan-tuan. Ada sebab-sebabnya Allah Ta'ala gunakan kalimah-kalimah ini. Antaranya tuan-tuan, gambaran bila Allah kata wardatan kaddihan, merah hari kiamat ni tuan-tuan, terbelah ni. Okay, sebelum tu, saya minta maaf. Sebelum tu, saya pernah sebutkan minggu lepas, kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah fa idzan syaqqat. Syaqqat ni, insyaqqat tu adalah fi'lul madhi, kata kerja lepas. Tapi ayat ni cerita benda yang akan berlaku. Tak berlaku lagi kiamat, tapi cerita yang akan berlaku.
dari sudut i'jazul lughah, mukjizat bahasa Quran, benda yang akan datang tapi guna past tense itu membayangkan adalah benda yang pasti berlaku, benda yang mesti berlaku. Okay? Benda yang akan datang tapi Allah gunakan ayat past tense, kata kerja yang dah berlaku, itu menunjukkan benda yang pasti berlaku. Okay, maksudnya dari sudut ketetapan ilmu Allah, benda tu dah berlaku. Okay, dari sudut ketetapan ilmu Allah, dia dah berlaku. Tapi untuk kita, dia tak berlaku lagi. Sebab itu Allah gunakan past tense. Sebab dalam ilmu Allah, benda tu dah berlaku. Benda tu pasti berlaku. Tapi benda tu untuk kita tak berlaku lagi. Tuan-tuan faham saya? Okay, mudahnya, setiap ayat yang tuan-tuan jumpa, hari akhirat kebiasaannya, benda yang akan datang, Allah akan gunakan kata kerja yang lepas. Kata kerja dah berlaku. Untuk mencerita pada kita, ini benda, perkara, peristiwa yang pasti berlaku. Okay, jadi Allah kata, hari akhirat, perkara peristiwa pada berlaku, langit akan pecah dan dia akan berwarna merah seperti minyak yang berkilat-kilat. Kadihan. Pertama tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah wardah? Sebab Allah nak bayangkan, bila kita di hari akhirat, di hari mahsyar nanti, dalam hadis riwayat Imam Muslim, bila Nabi cerita tentang dalam bab sifatul nar, antara yang dibawakan di hari mahsyar, iaitu Allah Ta'ala akan membawa neraka Jahannam di yaumul mahsyar. Yang mana neraka Jahannam tu dalam sifat, dalam Nabi menyifatkan ada 70 dia punya pemegang dia, 70,000 pemegang dia. Satu pemegang dia dipegang oleh 70,000 para malaikat. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hadisnya hadis sahih. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Anas bin Malik menceritakan, Nabi nak memberitahu pada kita kerana warna warna neraka tu merah tu tuan-tuan, dia menjadi pantulan di langit masa tu. Macam mana kata? Contoh, kita di dunia, kita tengok langit ni biru tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pantulan di bumi ni. Bumi ni hijau, bumi ni tenang, bumi ni mendamaikan, kita tengok langit kita warna biru. Itu gambaran dia. Jadi di hari akhirat, Allah Ta'ala menggunakan ayat yang sama, nak gambarkan suasana kiamat tu sangat dahsyat. Kamu bayangkan pantulan dia iaitu di langit tu menjadi merah. Allah kata langit tu merah. Pantulan dia, itu pantulan dia dah warna merah. Kamu kena bayangkan realiti waktu itu adalah sangat-sangat maha dahsyat. Okay? Sangat-sangat maha dahsyat. Kita boleh bayangkan. Cuba bayangkan lautan kita merah tuan-tuan. Apa yang akan berlaku? Pantulannya di langit mesti warna merah. Kan pantulan dia. Jadi Allah kata, jangan cerita tentang neraka yang dahsyat tu. Kamu tengok pantulannya di langit, kata Allah, wardah, seperti bunga ros warna merah dia. Dan Allah kata merah tu bukan merah warna dal, bukan warna pudar-pudar tuan-tuan. Tapi Allah kata kadihan, seperti minyak. Dia berkilat tu. Nak kata kalau langit tu pantulan dia macam tu warna dia, di realiti tempat kawasan hari akhirat, di mahsyar, di neraka, lebih maha dahsyat lagi. Okay? Lebih maha dahsyat lagi. Itu gambaran yang cuba Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Boleh jelas tuan-tuan? Okay. Itu antaranya lah. Allah Ta'ala nak sebutkan kepada kita. Okay, ini disebutkan sendiri oleh Ibnu Jurayj. Okay, Ibn Jurayj ni antara para ulama tafsir kita pun menyebutkan perkara yang sama. Dia kata langit ni akan menjadi minyak, warna macam warna merah minyak tu, kerana terkena panasnya neraka Jahannam. Dia kata langit tu sebab mungkin api neraka menjulang besar dan sebagainya, terkena langit maka berubah warna langit. Ataupun mungkin kerana neraka tu sangat mengerikan, pantulan dia di langit pun nampak sangat mengerikan. Wallahu a'lam. Ini antara tafsiran para ulama tafsir kita. Okey, tapi bila kita baca ayat ni, fa idzan syaqqatis sama, itu membayangkan kepada kita langit akan terbelah untuk memulakan hari perbicaraan di yaumul mahsyar. Dan pada waktu tersebut, langit ni nak membayangkan yaumul mahsyar adalah hari yang sangat-sangat mencemaskan, sangat-sangat mendebarkan, sangat-sangat menakutkan. Tidak ada keadaan yang menenangkan waktu itu, melainkan ia adalah suasana yang sangat-sangat membahayakan. Manusia tak akan hiraukan orang lain dah. Semuanya fikirkan tentang diri sendiri, nafsi-nafsi. Okay? Saya lepas ke tidak, itu adalah
manusia saat tersebut memikirkan diri masing-masing. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi SAW, pada waktu di hari akhirat nanti, semua manusia akan cuba melepaskan tengkuk masing-masing. Si anak akan tuduh ayah salah. Kenapa saya tak solat? Ayah saya lah. Ayah saya dulu tak ajar saya solat. Dia sibuk dengan handphone dia. Datuk saya, nenek saya tak ajar saya solat, tak ajar saya kenal Allah. Sebab dia sibuk dengan handphone dia, sibuk dengan dia punya itulah, dia punya ini. Dia tak pernah hiraukan saya. Semua orang nak lepaskan tengkuk masing-masing. Isteri akan salahkan suami, suami akan salahkan isteri. Masing-masing akan cuba cari salah orang lain untuk melepaskan diri masing-masing. Okay, sebab masa tu orang tak ada kasih sayang tuan-tuan. Semua cuba fokus tentang apa nasib saya di hari akhirat. Itu sahaja. Okay, Allah Ta'ala cuba bayangkan kepada kita. Kemudian Allah kata, fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Maka kekuasaan Allah yang manakah yang kamu hendak dustakan? Nak kata apa tuan-tuan? Ayat yang ke-38 ni, kan pengulangan fabi ayyi ala ni, seolah-olahnya Allah nak kata pada kita, dah berlaku kiamat dah. Kekuasaan Allah yang mana yang kamu nak nafikan? Yang mana yang kamu cuba dustakan? Kiamat tu adalah di bawah kekuasaan Allah. Okay, benda dah berlaku ni. Apa yang kamu nak nafikan, nak kamu dustakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okey, baik, ayat 39. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat 39 ni, tuan-tuan menarik. Mungkin kita boleh perhatikan ayat 39. Tuan-tuan tengok ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pastikan. Okey, Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 39, kata Allah, fa yawma idzin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Okey, tuan-tuan perhatikan apa yang tuan-tuan rasa pelik pada ayat ni. Okey, siapa boleh komen silakan. Tuan-tuan tengok pada ayat 39, apa yang paling pelik pada ayat 39 tu? Apa yang pelik? Okey, siapa nak cuba? Boleh? Cuba tuan-tuan tengok ayat 39. Siapa boleh komen? Ayat 39, apa yang pelik? Fa yawma idzin la yus'alu an zambihi insun wala jan. Apa yang pelik pada ayat yang ke-39? Ayat 39 ni apa yang pelik sangat ni Allah Ta'ala sebut ni, ayat ni. Saya daripada Johor, ni sahabat saya daripada Johor ni, Abdul Hanis Zakaria. Sahabat saya Abdul Hanis. Okey, tuan-tuan tengok ayat 39, apa yang pelik rasa-rasanya? Ada ya? Betul. Terima kasih Aunty. Pelik tak bila Allah kata Allah tak tanya dosa manusia dan jin? Allah kata la yus'alu an zambi. Pelik. Hari akhirat Allah akan tanya, akan hisap kita, apa amal yang kamu lakukan? Apa dosa yang kamu lakukan? Sebab saya nak hukum ni. Saya nak beri ganjaran, nak beri balasan ni. Tapi ayat ni peliknya sebab Allah kata la yus'alu. Aku tak bertanya. Okey, Aunty Huda kata sebab Allah Maha mengetahui. Okey, itu pandangan kita. Okey. Kita akan tengok nanti apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Okey, tak ada masalah. Cuba tuan-tuan. Ni proses tadabbur kita. Kita nak cuba berinteraksi dengan ayat Quran. Okey. Kenapa? Sebab Allah Maha mengetahui kan? Betul, Allah Ta'ala Maha mengetahui, tapi berlakunya hisab. Hisab tu menunjukkan ada soal jawab di antara Allah dengan kita, one by one, untuk masing-masing nak tunjukkan Allah tu Maha Adil. Kamu buat pahala sekecil-kecil zarah, aku akan balas. Kamu buat dosa sekecil-kecil zarah, aku akan hukum. Tak ada yang terlepas. Okay? Tetapi ayat ni kata Allah la yus'alu. Allah tak tanya pun. Kenapa Allah tak tanya ni? Pelik sungguhlah ayat ni. Okey, di sini tuan-tuan, Qatadah dan juga Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam Ibn Kathir memberikan pandangan dia. Okey, memberikan pandangan dia. Apa sebab Allah kata la yus'alu an dhanbi? Allah tak tanya amalan kita. Okey, Aunty Huda lebih advance lagi. Aunty Huda ni buat research ni. Yang study. Kerana masing-masing dapat dikenali melalui keadaan dan tanda-tanda yang ada pada diri masing-masing. Okey. Tuan-tuan nak tengok ayat ni, kenapa Allah kata la yus'alu an dhanbi? Tuan-tuan terus tengok ayat yang ke-41.
Okay, ayat 39 Allah kata, aku tak bertanya tentang dosa manusia dan juga jin. Ayat 41 Allah jawab, Allah kata, yu'raful mujrimun nabisimahum. Sebab apa? Orang-orang yang berdosa itu dikenali melalui tanda-tandanya. Itu sebab dia. Okay, sebab Nabi sebut dalam ayat Quran yang lain pun sebut tentang tanda-tanda ahli-ahli neraka ni jelas. Tanda-tanda neraka tu jelas pada wajah dia. Wajahnya jadi hitam, dia menangis, kata Nabi, sampai ada bekas seolah-olahnya ada longkang pada wajahnya. Okay, hadis Nabi kata ahli neraka ni akan menangis sampai ada longkang, kapal pun boleh lalu, nak kata menangis sungguh, penyesalan yang sangat-sangat menyesal. Okay. Kemudian dalam hadis yang lain kata bibir penghuni neraka ni, yang atas ni, bibir atas ni dia akan menggelebih sampai ke paras halqum. Bibir yang bawah ni akan menggelebih sampai ke paras pusat. Lidah-lidah ahli neraka ni akan terjelir, dia akan jatuh ke lantai dalam 2 farsah. 2 farsah ni lebih kurang 11 km. Okay, 1 farsah 5.5 km. 1 farsah dalam kiraan Arab 5.5 km. Kalau 2 farsah kata Nabi, maksudnya dalam 11 km. Ni lidah terjelir ni. Maksudnya daripada zahir orang maklum ni al-mujrimun. Allah sebut yu'raful mujrimu nabi simahum. Tanda-tanda dia dikenali. Jadi tak perlu tanya tentang dosa dia sebab maklum ni adalah ahli neraka. Okey, itu tanda dia. Okey, sekarang kita bincang dulu tuan-tuan sebelum masuk ayat 41. Kita tengok ayat 39. Antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir, kenapa Allah kata la yus'alu an dhanbi, dosanya tidak akan ditanyakan, maka adalah beberapa pandangan ulama, antaranya Qatadah dan juga Hasan Al-Basri. Dia menyebutkan ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Pertama, kerana yang Allah jawab tadi tu, iaitu yu'raful mujrimu nabisimahum. Tanda-tandanya dikenali. Tanda-tanda berdosa tu dikenali. Orang maklum. Okay. Yang mana ada manusia berjalan dengan tangan, ada manusia akan berjalan dalam keadaan mukanya terseret, disagat di atas jalan, dia jalan dengan muka dia di hari mahsyar. Semuanya dikenali. Jadi sebab itu dia tak ditanyakan tentang dosa mereka. Maklum, dia adalah ahli maksiat, dia adalah golongan al-mujrimun, orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu pertama. Kedua, pandangan mereka iaitu saat la yus'alu tu mereka tak bertanya adalah saat mereka sedang dibawa ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Masa tu mereka tengah ditarik untuk dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Tadi tafsiran pertama, tandanya dikenali. Tafsiran yang kedua, bukan sekadar tanda dikenali, mereka dalam keadaan sedang ditarik ni, sedang digiring ni, nak dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang dalam proses nak dicampak dan dihumbankan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Waktu tu bukan waktu nak tanya dah, bukan masa nak soal jawab dah. Itu adalah waktu selepas hisab, mungkin adalah untuk waktu nak dicampakkan ke dalam neraka. Sebab itu Allah kata, aku tak bertanya dah tentang dosa pahala dia dah. Itu adalah waktu untuk diazab. Okey. Ketiga, pandangan yang ketiga adalah waktu tu, waktu akhirat adalah waktu yang manusia telah dibisukan mulutnya, namun yang berbicara dengan Allah adalah tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dia. Okay? Yang bercakap dengan Allah adalah anggota tubuh dia, yang mana dia tak berhujah mempertahankan diri dia, tapi adalah untuk memberitahu apa amalan yang telah dia lakukan. Mulut akan dikunci, akan dibisukan, yang lain akan berbicara. Okay? Jadi Allah tak tanya. Allah tak tanya tentang apa dosa kamu, tapi mereka sendiri akan mengakui. Tangan kata, tangan inilah yang bermaksiat, kaki inilah yang bermaksiat, aku menjadi saksi, perut inilah yang makan benda maksiat dan sebagainya. Semua akan memaklumkan keadaan saat tersebut. Okay? Ni 3 keadaan yang disebutkan oleh para ulama tafsir, iaitu Qatadah, Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam Ibn Kathir pada ayat kalimah la yus'alu. Kenapa Allah Ta'ala tak bercakap, tak bertanya tentang dosa-dosa manusia dan juga jin, merujuk pada 3 perkara ni. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah Ta'ala akan bisukan manusia? Allah Ta'ala sebut dalam satu surah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hadza yaumu la yantiqun, kata Allah. Hadza yaumu la yantiqun. Pada hari ini, hari yang manusia tidak akan dibicarakan. Mereka tidak akan berbicara. Tak dibenarkan untuk berbicara. Manusia akan dibisukan mulut dia. Okay? Itu yang Allah kata la yus'alu. Aku takkan tanya sebab mereka tak boleh jawab. Aku yang akan membisukan mulut manusia pada waktu tersebut. Kenapa kata Allah? Wala yu'dhanu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yu'dhanu lahum. Saya tengok sekejap ayat dia. Ya, tuan-tuan, saya cek balik ayat dia. Saya takut saya tersilap. Tapi ni ayat yang Allah Ta'ala sebut lah. Sekejap Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat ni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya dah cek ni. Okey, kalau tuan-tuan buka ayat, okay, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mursalat, tuan-tuan tengok ayat 35-36. Kenapa Allah bisukan mulut manusia? Sebab Allah kata dalam surah Al-Mursalat ayat 35-36, Allah kata hadza yaumul la yantiqun, iaitu hari yang manusia akan dibisukan, tak dapat berbicara. Wala yu'dhanu lahum, yang mana pada hari itu mereka tidak diizinkan. Faya'tadhirun, untuk memberikan keuzuran. Maksudnya mereka pada waktu itu tak diberikan keizinan untuk mengemukakan alasan pertahankan diri untuk mereka dimaafkan. Mereka tak dibenarkan. Okay? Hari itu bukan hari nak kautim. Itu istilah dia, tuan-tuan. Kenapa Allah kata la yus'alu, aku takkan tanya? Sebab mereka takkan mampu jawab. Aku sendiri akan bisukan manusia. Surah Al-Mursalat ayat 35, ayat 36. Anti-Huda ayat 35, ayat 36 surah Al-Mursalat. Hadza yaumul la yantiqun wala yu'dhanu lahum wala yu'dhanu lahum faya'tazirun. Okey. Ni saya share dengan ibu-ibu ayah ayat ni. Okey, saya dah share di komen, tuan-tuan boleh tengok ayatnya. Ini ayat yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Kenapa Allah bisukan? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kamu tak ada alasan lagi nak kautim. Kamu tak ada alasan nak mempertahankan diri. Kamu tak diberikan ruang, keizinan untuk kamu cuba nak memperbetulkan keadaan. Tidak ada dah. Okay? Bukti-bukti, saksi-saksi telah disediakan. Hanya waktu itu menerima ya ataupun tidak saja. Okay? Itu keadaan yang berlaku pada hari akhirat. Yang ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kalau tuan-tuan tengok, saya nak bawa tuan-tuan satu ayat lagi. Sekejap saya tengok check. Sekejap tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan satu ayat untuk tuan-tuan sama-sama dengan saya. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Maryam, tengok surah Maryam, tuan-tuan tengok ayat 85 dan juga 86. Surah Maryam ayat 85, 86. Jangan tuan-tuan, saya bantu cuba. Okey, sekejap saya tolong tuan-tuan. Saya akan share di komen. Tuan-tuan tengok surah Maryam ayat 85, 86. Surah Maryam, surah 85, surah yang ke-19, ayat 85, 86. Ya, saya share ayat dia.
Okey. Oh, ya minta maaf nanti dah. Okey, depan saya bagi tahu surah Maryam surah yang ke-19. Saya share. Okey, cuba tengok saya punya ni. Saya minta maaf, yang ini saya tak ada teks Quran. Yang saya share ni tak ada teks Quran. Surah Maryam surah 19 ayat 85. Allah kata apa? Kan saya kata kalimah la yus'alu ni, kata Qatadah, ini adalah tempoh waktu manusia digiring, akan dibawa untuk dihumban dalam neraka. Saat tersebut mereka digiring tuan-tuan, masa mereka nak dilontar dalam neraka ni, Allah sebut dalam surah Maryam 18 dan juga ayat 19 ni, 85 dan juga ayat 86 ni, kata Allah, wa nahsyuruhum yauma nahsyurul muttaqin na ila rahmani wafda wa nusuqul mujrimina ila jahannam warda. Kata Allah Ta'ala, kami kumpulkan orang-orang muttaqin, ahli syurga ni dalam keadaan terhormat, dan kami kumpulkan terima kasih sahabat saya Ustaz Azwan. Yang bagi mereka yang ahli neraka pula, Allah Ta'ala akan kumpulkan dalam keadaan warda, berkumpulan. Okay, tuan-tuan, ini hati-hati tau. Sebab bila Allah kata warda, Allah kata manusia nak dihumban dalam neraka ni, sebab kita tengah bincang ayat la yus'alu tu, tempoh yang kata Qatadah, manusia yang akan dicampakkan ke dalam neraka ni adalah dalam keadaan berkumpulan ke dalam neraka. Allah kata dicampakkan ke dalam neraka ni dalam keadaan berkumpulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni Allah nak bagi tahu manusia masuk neraka bukan bersendirian. Manusia masuk neraka boleh jadi asbab orang lain. Ayat ni nak bagi tahu di dunia tuan-tuan kita perlu 3 perkara. Okey. Pertama, kita perlukan ilmu yang benar. Kedua, kita perlukan persahabatan yang benar. Okay? Persekitaran yang benar. Persekitaran yang benar. Kedua, persekitaran yang benar. Maknanya suasana kita mesti suasana yang betul. Ketiga, kita perlukan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang benar, yang betul. Ini 3 perkara yang kita kena cari tuan-tuan. Ataupun kita sendiri kena buat. Sebab bila Allah kata manusia masuk neraka dalam keadaan warda, berkumpulan, artinya boleh jadi saya yang tarik tangan kamu masuk neraka, boleh jadi kamu yang tarik tangan saya masuk dalam neraka. Jadi sebab itu di dunia kita perlu mencari kawan yang betul. Boleh jadi kawan itu membawa kita ke syurga, boleh jadi kawan itu yang akan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis-hadis yang lain tuan-tuan, ada disebutkan kawan-kawan yang baik ini, kawan-kawan yang membawa kita kepada Allah. Kalau di hari akhirat kamu masuk syurga, kamu tak bertemu dengan saya di syurga, bagi tahu kepada Allah, cuba cari saya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba cari saya di neraka Allah. Maknanya tahu saya ada di dalam neraka, maklumkanlah, beritahulah. Kita dulu sama-sama dalam majlis ilmu, kita dulu bersolat jamaah sama-sama, kita dulu melakukan kerja-kerja kebajikan bersama-sama. Kamu menjadi saksi yang mana kita sama-sama melakukan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memilih kawan yang betul. Okey. Jadi bila Allah kata la yus'alu, ayat itu merujuk kepada tempoh manusia akan digiring untuk dicampak dalam neraka. Jadi kita maklum, yang pertama, macam mana manusia digiring? Dia akan digiring dalam keadaan berkumpulan. Okey, jadi kita kena cari geng kita, klik kita, kumpulan kita, sahabat-sahabat kita yang membawa kita kepada Allah. Tapi kita jangan try hard sangatlah nak cari kawan yang betul-betul bantu saya. Kita sendiri kena usaha. Saya cuba jadi saya sahabat yang membawa sahabat saya ke syurga Allah. Saya yang menjadi sahabat saya, kita kena create. Sayalah sahabat yang akan bantu sahabat saya untuk mengenal Allah Ta'ala. Kita kena buat macam tu. Okay, sama-sama kita usahakan. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana manusia digiring di hari akhirat nanti tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dalam surah Isra. Okay. Surah Isra ayat yang ke Surah Isra ayat yang ke-97. Saya cek surah Isra. Okay, surah Isra. Surah Isra, surah yang ke-17
ayat yang ke-97. Tuan-tuan tengok ayat 97 surah Isra. Surah Isra surah yang ke-9. Surah Isra surah yang ke-17. Okey, surah Isra surah yang ke-17. Ayat yang ke-97. Okey. Tuan-tuan tengok surah Isra surah yang ke-17 ayat 97. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man yahdillahu fahuwal muhtad." Siapa yang Allah nak beri hidayah, Allah akan berikan dia hidayah. Allah akan berikan dia kejayaan. "Wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih." Dan siapa yang Allah akan berikan kesesatan, tak ada orang akan tolong dia. Maknanya kita ni tuan-tuan, kebergantungan kita Allah. Allah nak bagi kita berjaya, berjayalah. Allah nak sesatkan kita, tak ada orang boleh bantu. Jadi sentiasa minta pertolongan Allah, minta hajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah sama apa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim. Allah kata, kami akan kumpulkan mereka ini pada hari kiamat. Ahli neraka ni Allah akan kumpulkan ala wujuhihim, dalam keadaan Allah seret di atas wajah-wajah mereka, tuan-tuan. Ini manusia, cara manusia digiring ni, Allah kata Allah akan tarik seret nak humban dalam neraka ni. Pertama Allah akan seret. Kemudian Allah kata umyan, Allah akan jadikan mereka buta. Wa bukman, Allah Ta'ala akan jadikan mereka bisu. Dan juga Allah kata wasumman, dan Allah akan jadikan mereka pekak. Ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah di dalam neraka jahannam. Bila Allah kata ma'wa, tuan-tuan, tempat tinggal, artinya mereka tak akan lari sampai bila-bila. Sebab kita bila sebut tempat tinggal, kediaman kita, tuan-tuan, tuan-tuan pergi US, tuan-tuan pergi Amerika, tuan-tuan pergi Spain, tuan-tuan pergi Nigeria, tuan-tuan pergi Mekah, endingnya tuan-tuan mesti akan balik ke kampung halaman. Betul? Kita pergilah mana-mana, kita akan balik. Bila Allah kata wa ma'wahum jahannam, mereka ni tempat tinggalnya adalah neraka. Dia tak akan boleh lari sampai bila-bila. Dia akan cuba lari, dan selagi itu Allah Ta'ala akan tarik dia bawa ke tengah neraka, untuk tambahkan lagi azab dan derita mereka di dalam neraka. Ini keadaan mereka digiring tu, mereka digiring, muka tu diseret atas tanah, atas jalan, kemudian dipekakkan, dibisukan, dan juga dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Azwan Aminuddin yang share teks ni. Tuan-tuan boleh tengok di komen, ada teks ni. Okay, ini keadaan yang Allah Subhanahu wa taala bayangkan kepada kita. Sebab itu Allah kata la yusalu. Aku takkan tanya dah, sebab keadaan manusia aku dah pekakkan dia, aku dah bisukan dia, aku dah butakan dia. Okay, mereka tak ada kemampuan dah saat tersebut, hanya menantikan azab dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, kita patah balik. Terus tengok ayat surah Ar-Rahman. Okey, mereka tak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hijr pula. Okay, surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pada ayat 92, 93. Surah Al-Hijr, ayat 92, ayat 93. Allah menyebutkan, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah Ta'ala, demi Rabb, demi Tuhan kamu, kami pasti akan menanyai mereka tentang semua tentang amalan yang telah mereka lakukan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka mana satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu, wahai jin dan manusia, kamu dustakan. Ada yang boleh argue, ada yang boleh kata ini perkara yang mustahil, ada yang kata ini adalah perkara cerita-cerita dongeng saja. Allah kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sekarang ni mana kekuasaan Allah yang kamu boleh dustakan? Tidak ada, tuan-tuan. Okey, tidak ada kekuasaan Allah yang kita boleh dustakan. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk menentukan segalanya. Saya sebut dah, tuan-tuan, dalam kuliah-kuliah kita yang lalu,
Surah Ar-Rahman ada ayat-ayat ancaman. Antaranya yang fasa-fasa kita baca sekarang ni, cerita tentang neraka dan hari kiamat. Kenapa? Sebab di sinilah menunjukkan sifat penyayang, pemurah, pengasihnya Allah. Sebab mungkin ada orang tanya, kenapa ada bila Allah cerita tentang kasihnya dia memberikan ancaman? Sebab dengan ancaman, dengan peringatan inilah menjadikan manusia berhati-hati dalam kehidupan dia, supaya dia berhati-hati sebelum dia bertemu dengan Allah. Ingatan tu, peringatan tu adalah sebagai tanda kasih. Kalau Allah tak sayang kita, Allah tak pedulikan kita tuan-tuan, biarkan kita, tak pedulikan kita, tak pandang kita, kamu nak jadi apa, nak jadi manusia ke, nak jadi apa, terpulang pada kamu. Itu tanda Allah tak sayang. Tapi kerana sayanglah Allah memberi ancaman dan ingatan. Sebab dia nak kita selamat, dia nak kita dapat masuk ke dalam syurganya nanti. Sebab itu ancaman ni jangan dilihat sebagai ya Allah Ta'ala ni nak hukum je. Tak, itu adalah tanda kasih dia untuk ingatkan kita ada tempoh untuk bertaubat kepada Allah. Kita masih lagi ada masa untuk mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Kan Allah kata dia sibuk untuk memberi pengampunan kepada kita. Kan? Allah kata dia sibuk untuk beri pengampunan kepada kita. Dia sibuk nak mustajabkan doa-doa kita. Jadi ambil peluang selagi hayat di kandung badan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok ayat yang berikutnya, ayat 41. Okey. Ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Subhanallah. Ayat ni tuan-tuan, wal a'yadzu billah. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-41, kata Allah, yu'raful mujrimun nabisimahum. Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat ni akan dikenali pada wajah mereka. Tanda-tanda mereka ni dikenali. Okey, saya sebutkan tadi tuan-tuan. Okey. Kata Hasan Al-Basri dan juga Qatadah dan juga Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Apa yang dimasukkan dengan bisimahum, tanda-tanda ni? Kata dia, wajah penghuni neraka ni wajahnya hitam dan matanya biru tuan-tuan. Mata biru ni bukan mata Mak Saleh, bukan nak kata Pan Asia kan, Pan Asia bukan. Tapi nak kata ini adalah wajah-wajah yang mengerikan lah. Wajah-wajah yang kita maklum ini adalah ahli maksiat. Allah Ta'ala akan hitamkan wajahnya, mengerikan lah. Maksudnya hitam tu bukanlah sebab hitam pun menawan tuan-tuan. Hitam-hitam manis pun menawan. Okay? Jangan tuan-tuan bayang sebut hitam wajah ni, adakah ini mereka yang duduk di Habsyah? Adakah mereka ni yang Nigeria? Bukan. Hitam di sini adalah menggambarkan kengerian. Dia adalah hitam terbakar. Okay? Hitam kesan terbakar. Kesan, nanti kita akan jumpa ayat tu tuan-tuan, yang mana Allah Ta'ala kata dia akan dicurahkan dengan minyak, dengan air panas, dengan timah cair. Okay? Nanti kita akan tengok. Jadi Allah kata Qatadah, dia hitam yang menampakkan kengerian lah. Dan matanya biru, yang menggambarkan azab. Dan kata Al-Imam Ibn Kathir, tanda orang mukmin jelas, tanda orang kafir pun jelas. Okey, itu yang dimaksudkan dengan yu'raful mujrimuna bisimahum. Dan kemudian kata Allah Ta'ala, bukan sekadar mereka ni dalam keadaan seperti itu, dan Allah bayangkan mereka akan digiring untuk masuk dalam neraka. Kata Allah, fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Tuan-tuan tengok ayat 41 tu. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Sebab itu saya katakan tadi tuan-tuan, kenapa imam kita dalam kalangan mufassirin menyebutkan la yus'alu an dzambih tu, Allah tak bertanya tu, dia memberikan 3 pandangan. Pertama tadi saya kata sebab tandanya jelas. Kedua, mereka dalam fasa digiring tu maksudnya dalam keadaan nak dihumban dalam neraka dah. Ketiga, mereka dalam keadaan dibisukan mulutnya. Yang bercakap adalah panca indera. Sebab ayat 41 tu memberi penerangan. Ayat 41 tu memberikan jawapan. Okay, ayat 41 tu memberikan jawapan dia. Jadi ayat 41 Allah kata sebab tandanya jelas. Dan yang kedua, dalam keadaan fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fayu'khadhu tu, akhadha ni maksudnya dia ambil tuan-tuan. Akhadha, kalau kita kata khudh, ambil. Okay,
Dalam bahasa Arab, akhadha, fayukhadhu tu maka dia diambil. Kalau kita tak terjemahan, dia tulis dipegang, diambil. Siapa yang ambil tuan-tuan? Para ulama kita kata ini adalah malaikat penjaga neraka. Bukan Malik Malik penjaga pintu neraka. Malaikat yang duduk dalam neraka ni tuan-tuan adalah malaikat Zabaniyah nama dia. Falyad'una dia. Apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Al-A'la tu, falyad'una dia sanad'u Zabaniyah kata Allah. Az-Zabaniyah tu adalah malaikat yang menjaga di dalam neraka Allah. Macam mana nak membayangkan malaikat Zabaniyah ni? Tuan-tuan pernah jumpa manusia yang paling ganas? Tuan-tuan pernah jumpa manusia yang paling gangster? Tuan-tuan pernah jumpa manusia yang paling jahat? Tuan-tuan pernah jumpa tak manusia yang paling hati kering? Dia boleh bunuh sesiapa, mukanya mengerikan, mukanya bengis. Bila lihat orang macam ni tuan-tuan, jangan kita takut dengan dia. Sepatutnya takut pada Allah. Kita cuba bayangkan, kalaulah manusia macam tu Allah ciptakan, Zabaniyah yang Allah ciptakan sebagai penjaga dalam neraka, yang akan menjalankan kerja dia menghukum manusia dalam neraka, dia lebih ganas lagi wajahnya, bengisnya dia lagi daripada manusia tersebut. Itu Zabaniyah tuan-tuan. Jadi Zabaniyah lah yang Allah kata fayukhadhu, dialah yang akan ambil, dialah yang akan pegang penghuni-penghuni neraka ni untuk digiring, nak dibawa ke dalam neraka ni. Kata Allah, bin nawasi. Nawasi itu ubun-ubun tuan-tuan. Ni ubun-ubun kita ni. Kan? Ubun-ubun kita ni. Dia akan dipegang kat sini. Dia akan pegang kat sini tuan-tuan. Kata Allah, bin nawasi wal aqdam. Aqdam adalah kaki-kaki. Maksudnya apa tuan-tuan? Bin nawasi wal aqdam. Tuan-tuan dengar Kat sini ada huraian beberapa ulama. Saya cuba bawa lah pada tuan-tuan. Cuba nak bagi gambaran awal dia. Bin nawasi wal aqdam, Zabaniyah akan pegang manusia untuk campak dalam neraka ni dalam keadaan dia pegang ubun kita sekali dengan kaki tuan-tuan. Maknanya badan kita ni akan dilipatkan. Dilipat tuan-tuan. Kaki saya tuan-tuan melekat kat kepala ni macam ni. Okay, kaki saya dekat kepala ni, kemudian dia pegang terus. Kepala ubun saya dengan kaki tu dia pegang sekali. Dilipatkan. Kata Al-A'mashi, dia kata apa? Al-A'mash, dia kata keadaan tu adalah seperti mana dipatahkan kayu-kayu api ni untuk dimasak roti. Kalau dulu tuan-tuan dia nak bakar roti, macam kita zaman sekarang ni, orang-orang Itali dia makan pizza kan. Dia nak bakar pizza tu, kayu-kayu api tu dipatah-patah kan, masuk dalam api kan. Jadi manusia macam tu juga. Dia lipatkan kakinya melekat kat kepala ni dan dipegang kaki dan kepala ni sekali. Pegang, dia nak campak dalam neraka seperti itu. Okay, jadi patah-patahlah badan dia ni. Dipegang dan dihumbankan ke dalam neraka. Itu yang dimaksudkan dengan bin nawasi wal aqdam. Okay, Zabaniyah yang akan buat. Tak ada hati perut tuan-tuan, bengis. Saya pernah masuk penjara tuan-tuan, bukan saya banduan. Saya antara salah seorang tenaga pengajar di penjara Sungai Buloh. Saya mengajar di penjara Sungai Buloh. Warder-warder, penjaga-penjaga neraka, penjaga penjara ni tuan-tuan ceritakan, penjaga neraka ni yang kerja sebagai tukang rotan ni, yang jatuhkan hukuman ni tuan-tuan, dia memang dilatih untuk jadi tegas, untuk hati kering. Okay, dia kata kalau di rotan ni, dia memang akan rotan sepenuh hati dia. Apatah lagi kalau pagi tu dia memang marah, contohlah dia keluar rumah pergi kerja, bergaduh dengan isteri dan sebagainya. Dia kata dia memang rotan sungguh lah. Maknanya siapa banduan hari tu kena memang kena sungguh. Sebab kalau dia hati lembut tuan-tuan, kesian pula. Dia pegang rotan, dia rotan kepada banduan, jatuhkan hukum rotan ni. Kalau di rotan, rotannya itu tak terkena pada, saya minta maaf sebab punggung banduan tu tuan-tuan. Kan dia ada pakai pelapik, saya minta maaf. Banduan ni akan dilondehkan pakaiannya, dia akan pasang pelapik kat belakang dia. Dia akan dirotan di tempat yang telah ditentukan. Okay? Kalau dia rotan tuan-tuan, tak kena kepada punggung dia, terkena pada pelapik tu, hukuman 1 kali rotan tu jatuh. Tetapi perotan tu ataupun orang yang bertugas tukang rotan tu akan dibawa ke mahkamah dan dia akan dijatuhkan hukuman. Tak tahulah hukuman dia, saya tak maklum, saya tak ingat apa dia cerita. Tapi yang saya tahu, kalau dia sengaja buat macam tu ataupun dia tak tersengaja, dia sendiri akan dijatuhkan hukuman. Okay? Sebab hukuman tu memang dia kena pukul. Sebab tu dia dilatih pukul secara tepat. Dan kata dia, kalau sekali rotan tu maksimum 2 kali rotan untuk satu tempoh.
Walaupun kalau dia kata 11 kali hukuman jatuh, hukuman rotan, 2 kali satu tempoh, dia akan ambil masa mungkin setahun 2 tahun untuk pulih, setahun lebih. Sebab sekali rotan tuan-tuan, dia akan berlekuk. Saya minta maaf, punggung tu akan berlekuk tuan-tuan. Dekat kulit kita tu, lemak tu akan berlekuk. Dia akan berlekuk tuan-tuan. Sampai dia kata apa? Kalau letak pen pun boleh letak pen. Maknanya punggung tuan-tuan, saya minta maaf sebut Ni punggung contohlah, bila di rotan dia akan berlekuk. Nak letak pen macam ni boleh letak. Berlekuk. Rotan kali kedua, dia akan tercabut isi dia ataupun mungkin lemak dia. Siapa yang kena rotan banduan mana-mana tuan-tuan, dia akan duduk tidur meniarap je. Dia tak akan tidur terbaring, terlentang, takkan. Kecederaan dia memang cedera teruk. Okay? Ini keadaan di penjara dunia. Keadaan di akhirat kita tak tahu tuan-tuan. Malaikat zabaniyah. Okay. Kalau ikut soalan Puan Shima, ini bukan hukuman yang syariah compliant, bukan. Okay. Tapi ini adalah hukuman sivil lah. Ini undang-undang Malaysia macam tu. Saya wallahualam, saya tak boleh nak argue lah. Okay. Itu hukuman yang berlaku di penjara Sungai Buloh. Yang jatuh yang berlaku di penjara Taiping. Okay. Yang ini saya maklum sebab saya terlibat sama dengan mereka. Okay. Tapi saya cuba bayangkan tuan-tuan, kalau keadaan itu di dunia macam tu tuan-tuan, kalau tengok muka saya bergaul dengan mereka dan berjumpa dengan mereka tuan-tuan, memang tak senyum tuan-tuan, memang tak senyum. Kita selalu bayangkan orang yang bengis ni kena misalnya melentik. Tak, muka dia semula jadi. Memang Allah Ta'ala pilih dia memang macam tu keadaannya. Muka memang bengis. Orang-orang yang tukar-tukar rotan ni memang mukanya bengis. Okay? Bukan dia tak senyum, dia senyum, tapi memang kita tengok perwatakannya memang ketara. Memang menakutkan lah. Bagi saya lah, bukan orang lain rasa steady je. Mungkin ada di sini pasangannya wadah-wadah penjara, wallahualam. Tapi saya sendiri, pengalaman saya dengan mereka, memang kita sendiri rasa berdebar. Bukan banduan, tapi dengan mereka yang bertugas di dalam penjara ni. Okey, itu keadaan di hari akhirat. Jadinya tuan-tuan, bayangkan manusia yang dihukum dalam neraka dipatah-patahkan, pom berbaling dalam neraka. Sepanjang mereka nak jatuh tuan-tuan, ni kita boleh tengok hadis-hadis lain, ayat-ayat lain. Tempoh nak jatuh ke dasar ni lama kan? Puluh ribu tahun, puluh tahun, ratus tahun mungkin. Daripada atas dihumbankan nak sampai ke dasar neraka tu, tempoh yang panjang. Dan masa dia nak jatuh tu tuan-tuan, jangan kita rasa dia jatuh tu dah mengerikan. Dalam tempoh jatuh tu pun mereka dalam keadaan dibakar oleh api-api neraka yang berada di sekitar lembah neraka tu lah tuan-tuan akan dibakar sampai ke bawah, tambahkan lagi azab pada waktu tersebut. Wallahu a'lam. Cuma Allah kata fa yu'khadhu, zabaniyah akan pegang ubun-ubunnya dan kaki-kakinya bin nawasi wal aqdam. Kemudian okey. Kata ad-dhahak, kata dia ubun-ubun mereka akan disatukan dengan kaki-kaki mereka pada satu rantai di belakang punggung dia. Yang ni saya cuba bayangkan, saya cuba search. Saya nak cuba tengok ada tak hukuman-hukuman zaman silam, kerajaan-kerajaan silam, kerajaan Eropah ke kerajaan mana-mana ke, cuba tunjukkan kepada kita hukuman-hukuman silam. Dulu kan ada hukuman sula kan? Saya cuba search, ada orang tunjukkan hukuman sula tu macam mana. Saya minta maaf, dia masukkan daripada bawah dubur tu tembus sampai ke atas. Itu antara hukuman dulu. Macam mana mereka digali, digari, dirantaikan. Ni gambaran-gambaran yang mengerikan lah. Ni di dunia. Belum cerita lagi di hari akhirat. Okay, hari akhirat, kita bayangkan daripada ayat ni, Allah Ta'ala cuba tunjukkan kepada kita, ini keadaan yang sangat-sangat zalim. Bukan nak kata zalim apa. Sebab apa? Sebab kamu melanggar. Kita ulang lagi tuan-tuan. Saya minta maaf sebut Kita tengok balik ayat yang Allah Ta'ala sebutkan sebelum ni. Ayat 27. Kenapa Allah hukum manusia? Sebab Allah kata, aku adalah wa yabqa wajhu rabbika. Akulah zat Tuhan yang akan kekal di hari akhirat. Dzul jalali wal ikram. Ayat yang ke-27 surah Ar-Rahman. Dzul jalali wal ikram. Aku Tuhan yang memiliki al-jalal, keperkasaan, keagungan, kebesaran, wal ikram. Kamu mensyirikkan aku, kamu kufur kepada aku, kamu menafikan al-jalal, kekuasaan aku, kamu berhak untuk dijatuhkan hukuman. Sebab aku al-jalal. Okay? Wal ikram. Dan kalau kamu muliakan aku sebagai al-jalal, keperkasaan dan kemuliaan aku,
kamu layak untuk mendapatkan ikram, maknanya mendapatkan kemuliaan daripada aku, Tuhan yang memiliki ikram ni, dapat pahala syurga daripada aku. Saya nak bagi contoh, dia tak boleh disamakan, tapi nak bayangkan macam ni. Di dunia tuan-tuan, seorang raja, pemerintah, dia berkuasa. Sesiapa yang tak bersetuju dengan dia, dia kata saya berhak untuk jatuh hukuman kepada kamu. Saya berhak ambil tindakan undang-undang pada kamu sebab saya raja, saya sultan, saya agung dan sebagainya. Kamu buat tak baik pada saya, kamu menafikan saya berhak ambil undang-undang pada kamu. Betul? Ini undang-undang kita tuan-tuan. Apatah lagi ini adalah kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah memegang semua yang ada dekat dunia ni tuan-tuan. Dia adalah Al-Jalal dan juga Al-Ikram. Kita menafikan dia, dia berhak untuk buat kita apa saja sebab kita datang daripada dia. Keimanan kita, keyakinan kita itu, kita datang daripada dia tuan-tuan. Kita datang daripada dia. Dia berhak untuk buat apa saja pada kita. Kita tak ada hak untuk cakap kamu tak boleh buat sebab saya ni ada hak saya. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab kita ni dia punya. Mata kita tuan-tuan bayar ke? Tak bayar. Allah bagi free. Telinga kita, pendengaran kita bayar ke? Tak. Allah bagi free. Tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, pasangan kita, Allah tetapkan tuan-tuan. Anak-anak kita Allah tetapkan dan dia berhak buat apa saja. Kalau kamu langgar perintahku, aku berhak untuk apa-apakan kamu. Itu yang paling penting untuk kita yakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang Allah Taala sebutkan. Kemudian Allah sebut fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka kekuasaan Allah yang manakah yang kamu wahai jin dan juga manusia dustakan? Yang mana yang kamu nak dustakan? Tak ada tuan-tuan. Tak ada, kita nak argue pun tak ada. Kemudian Allah kata hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Tengok ayat 43 tuan-tuan. Tengok ayat 43. Okey, ayat yang ke-43. Allah kata hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini dikatakan, kalau tuan-tuan pada terjemahan tuan-tuan akan jumpa disebutkan di situ, dikatakan kepada mereka. Inilah neraka Jahannam. Yukadzibu bihal mujrimun, yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Okey. Hadhihi Jahannam, ayat ni tuan-tuan, dia bukan disebut ataupun dialog daripada Allah. Ini adalah ucapan fayukhadhu. Siapa yang pegang ubun-ubun manusia itu? Adalah Zabaniyah. Siapa penghuni neraka dan siapa yang takdirnya sebagai ahli neraka, Allah tak akan bicara dengan dia, dia tak akan dapat melihat Allah. Ini azab psikologi peringkat awal tuan-tuan. Okey? Dia tak akan bicara dengan Allah, dia tak akan melihat Allah. Itu antara azabnya, sebab Allah Ta'ala tak nak dia diberikan apa-apa ruang untuk dipertahankan diri dia. Dah terlambat dah. Masa tu tak ada lagi dah. Okey? Jadi malaikat Zabaniyah kata hadhihi jahannam. Ini adalah neraka Jahannam. Kenapa dia kata macam tu tuan-tuan? Itu adalah ucapan sebagai sindiran, cercaan dan penghinaan kepada penghuni neraka. Bukan orang tak tahu tuan-tuan. Orang tahu itu neraka. Penghuni neraka tahu itu neraka. Nampak api menjulang. Nampak orang yang ke situ semuanya mengerikan. Nampak manusia dibakar, dipanggang, dihancurkan, kalau tuan-tuan ingat lagi hadis-hadis sahih berkaitan tentang Nabi naik Isra' Mi'raj, kan? Masa Nabi Mi'raj, apa yang Nabi nampak tuan-tuan? Ada manusia yang dimasukkan batu apa nama tu? Macam batu berapi tu kan? Kita panggil apa? Arang, kan? Arang yang berapi tu, dia makan, kemudian dia keluar balik daripada belakang dia, berapi lagi. Maksudnya dia makan menghancurkan tubuh dia, kemudian dia buang belakang, keluar lagi dia itu. Kemudian dia makan lagi. Kemudian kata Nabi SAW, ada yang diberikan kuku daripada tembaga, dia cakar-cakar muka dia, cakar-cakar tubuh dia. Okey, ini keadaan dalam neraka yang Nabi sebut dalam hadis-hadis sahih ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Penghuni neraka sampai ke tempat tu, nampak dah, ni neraka dah ni neraka. Tapi malaikat Zabaniyah kata hadhihi jahannam, ini neraka Jahannam. Tujuan dicakap macam tu tuan-tuan adalah sebagai penghinaan, sebagai cercaan, sebagai kutukan. Macam manusia lah tuan-tuan. Orang tahu dah benda tu azab, tapi jangan cakap lagi lah.
Contohlah kita sakit masuk hospital tuan-tuan, nak dipotong kaki, waliyazubillah, nak dipotong kaki sebab minum air manis, kaki minum air gula je tuan-tuan. Memang suka sangat minum air manis ni. Pagi minum teh tarik, tengah hari minum kok, petang minum, semua nak manis, air kosong tak nak minum. Memang dahsyat minum air manis. Tapi masa nak dipotong, kawan-kawan datang ziarah. Masa ziarah dia kata apa? Itulah aku dah cakap jangan minum air manis. Tuan-tuan dengar dia cakap apa? Dengar tu rasa apa? Tak payah nasihat lah. Nasihat tu betul tapi tak kena pada tempat yang betul. Kan? Tak payah cakap, saya tahu dah benda tu salah. Saya tahu dah sebab saya nak dipotong dah kaki dia ni. Kaki saya dah busuk dah ni sebab minum air manis. Saya tahu dah, tak payah cakap. Tapi Allah kata, malaikat Zabaniyah akan cakap pada penghuni neraka ketika mana mereka dalam neraka. Sebab ayat tadi tu Allah kata mereka dah digiring, nak dilontar dalam neraka dah. Sekarang ni ayat dia hazihi jahannam. Allah bagi clue kalimah hazihi tu. Ini neraka jahannam. Mereka dah duduk dalam neraka, dah nampak suasana neraka, dah diazab. Zabaniyah kata hazihi jahannam. Ini neraka jahannam. Yang dengar tu sakit hati. Ini adalah azab psikologi yang akan ditimpa-timpa, ditambah-tambah kepada penghuni-penghuni neraka. Menambah lagi kesakitan, menambah lagi kengerian, kebencian dan azab bagi penghuni-penghuni neraka. Okey. Tuan-tuan bayangkan, saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, kuliah kita dalam surah Sajadah. Saya pernah bawa hadis tentang penghuni terakhir keluar neraka dan penghuni terakhir masuk syurga. Yang mana bila dia keluar daripada neraka tuan-tuan, jadi orang akhir keluar neraka nak masuk syurga tuan-tuan, Allah kata apa? Nabi kata apa? Muqbilun wajhihi 'alan nar. Penghuni neraka tu dah keluar daripada neraka dah, tapi wajahnya berpaling masih lagi melihat neraka. Dan itu pun adalah azab. Melihat neraka pun azab tuan-tuan. Tak masuk neraka. Badan dah keluar neraka, tapi kata Nabi dia ditoleh ni, masih lagi menoleh keadaan neraka. Itu pun adalah azab. Okay, melihat neraka pun adalah azab. Apatah lagi duduk dalam neraka. Dah duduk neraka dibagi tahu hadhi jahannam. Ini neraka jahannam. Maka itu adalah azab. Kan? Kalau tuan-tuan ingat lagi hadis yang saya sebutkan pada tuan-tuan. Hadis manusia terakhir keluar neraka, manusia terakhir masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Melihat azab adalah azab. Macam kita lah tuan-tuan, tengok orang aksiden, langgar berdentung, mungkin ngeri lah, terputus. Mungkin kepala terputus ke. Memang kita nampak ngeri. Keadaan kita masa tu apa tuan-tuan? Tengok ke ataupun toleh? Kita akan toleh kan. Tengok nampak Allah, terus toleh. Sebab apa? Melihat ngeri, perkara ngeri, mengerikan. Melihat kesakitan adalah kesakitan. Tapi bagi penghuni neraka yang keluar neraka terakhir sekali sebelum masuk syurga yang terakhir tuan-tuan, walaupun dah keluar, Allah tetap tolehkan dia melihat neraka. Dan dia kata apa? Dia minta pada Allah supaya alihkan pandangannya melihat ke arah lain. Jangan neraka, saya tak mampu dah, terlalu azab. Okey. Okey, ini yang dibayangkan kepada kita tuan-tuan. Jadi Allah kata hadhihi jahannam. Malaikat Zabaniyah kata ini neraka jahannam. Allati yukadzibuha, yang mana neraka ini telah didustakan oleh golongan-golongan al-mujrimun. Dulu kamu kata neraka ni tak ada, kamu dustakan, maka sekarang kamu rasakan azab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perhatikan kalimah yukadzibu. Perhatikan kalimah yukadzibu. Okey, perhatikan kalimah yukadzibu. Yukadzibu dekat sini tuan-tuan bermaksud dusta. Dusta dekat sini bukan bermaksud bohong bahasa kita tuan-tuan. Dusta dekat sini adalah bermaksud benda yang tak ada, benda yang ada, kita nafikan kewujudan dia. Maksudnya, yang Malaikat Zabaniyah kata inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa ni, iaitu mereka maklum adanya neraka di hari akhirat, tetapi mereka tetap melakukan maksiat. Sebab mereka tak rasa neraka tu benar. Mereka tak merasa adanya azab di dalam neraka. Jadi mereka itulah yang disebutkan sebagai pendusta. Dusta dalam bahasa kita, saya sudah ulang banyak kali dah. Dusta dalam bahasa kita, benda tak ada kita kata ada. Saya ada 1 juta dalam akaun bank tuan-tuan. Benda tak ada, saya kata ada. Itu namanya pembohong. Tapi dusta dalam bahasa Quran, benda ada, kita nafikan dia ada. Neraka ada, tapi perangai kita macam neraka tak ada. Itu namanya pendusta. Okay, itu namanya yukadzib. Okay? Itu namanya mukadzib. Yang itulah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang pendusta-pendusta neraka, pendusta-pendusta hari akhirat, iaitu mereka yang tak meyakini adanya hari akhirat.
Itulah namanya pendusta hari akhirat. Okay? Jadi kita berhati-hati tuan-tuan. Kalau yakin sungguh adanya hari akhirat, yakin sungguh adanya hari hisab tuan-tuan, maka sepatutnya kita akan melayari kehidupan kita ni dengan hati-hati. Kita rasa, saya tak boleh cakap sebarang-sebarang. Saya tak boleh tengok benda sebarang-sebarang. Saya tak boleh makan harta yang sebarang-sebarang. Sebab saya tahu setiap yang saya buat, semuanya akan dihisap dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ini iman kita tuan-tuan. Ini keyakinan kita. Kita tak boleh nak argue, tak boleh nak nafikan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Okey. Kemudian Allah kata apa? Sudahlah dia masuk dalam neraka, dia dah dihumban dalam neraka tuan-tuan. Kemudian Allah kata apa? Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Apa azab yang mereka terima dalam neraka? Okey, ayat 43 itu adalah azab psikologi. Kita nak mudahkan ayat ni fahamnya. Ayat 43 adalah azab psikologi. Dah masuk neraka, masih lagi diperli-perli lagi, dihina-hina lagi, diinjak-injak lagi. Rasalah ni neraka yang kamu dusta-dusta dulu. Rasalah. Okey, itu pertama, azab psikologi. Yang kedua, ayat 44 itu adalah azab fizikal. Azab fizikal. Apa azab dia? Kata Allah, yatufu nabainaha. Yatufu nabainaha. Okey, saya tengok mungkin ada yang komen-komen tuan-tuan. Kata Abdul Anis, kesusahan di dunia jika nak dibandingkan kesusahan di hari akhirat kelak amat jauh. Betul. Susah kita di dunia tuan-tuan, kita masih lagi ada orang tua, ada ibu bapa, ada keluarga, ada anak-anak, ada pasangan yang boleh sama-sama dengan kita. Kita masih lagi ada orang bersama dengan kita. Susah kita tak susah mana pun. Sebab susah kita ada pasangan yang kita bangun pagi, isteri kita tanya, bang, nak makan apa? Kan, walaupun tak ada hidangan di dapur, masih lagi tanya nak makan apa bang, saya boleh prepare untuk abang. Kita boleh cakap dengan isteri kita lagi, yang kita nak sarapan apa pagi ni, abang boleh belikan. Tuan-tuan, rezeki jangan tengok pada harta. Ada pasangan yang ambil berat tentang kita, itu pun rezeki. Okay? Kita bangun pagi tuan-tuan, ada orang kejut, bang bangun bang, semayang subuh, itu rezeki tuan-tuan. Itu rezeki. Orang nak kita buat ibadah. Ada orang boleh siapkan sarapan kita, itu satu rezeki tuan-tuan. Rezeki. Okay? Masih lagi ada orang boleh siapkan makan kita, ada orang boleh hiburkan kita. Walaupun tak kisahlah, isteri saya jenis kok belete, isteri saya pendiam sungguhlah ustaz, dia tak bercakap langsung. Anggaplah itu rezeki. Sebab ada orang tak ada pasangan tuan-tuan. Okey, saya ada anak memang melasak saya. Ya Allah, nakal sungguhlah PDPR ni. Ya Allah, anak saya ni tak. Ada orang tuan-tuan tak ada anak tuan-tuan. Dia nak anak kita tu kalau boleh. Kita ada anak, kita yang label ni degil, ni tak degil, ni baik, ni tak baik. Kita yang label, bukan orang lain. Orang lain tak ada anak, nak anak tuan-tuan. Kita dah ada anak, kita label. Susah kita di dunia tuan-tuan adalah susah yang masih lagi kita ada kawan-kawan, ada kenalan-kenalan, ada orang-orang yang bersama dengan kita. Susah akhirat, susah kita seorang-seorang. Susah kita di dunia tuan-tuan, susah dalam keadaan Allah ambil sebahagian nikmat, Allah bagi nikmat yang lain. Allah baru ambil sebahagian nikmat, tapi nikmat lain Allah bagi. Tapi susah kita di hari akhirat, Allah tak bagi nikmat dah, Allah berikan dia adalah azab dan penderitaan. Hari ini kita susah, musim pandemik, kita mungkin dibuang kerja, mungkin kita terputus bekalan makanan. Kita hanya tak mampu makan tuan-tuan, tapi kita masih lagi boleh duduk, boleh baring, boleh tidur, boleh bergaul, boleh bermain dengan anak-anak. Kan? Susah di hari akhirat tuan-tuan. Kita tak ada masa untuk nikmat. Setiap saatnya adalah azab. Orang pukul, orang bakar, orang giring, orang humban, orang butakan kita. Itu keadaan di hari akhirat. Susah dunia sementara, susah akhirat selama-lamanya. Itu yang kita kena faham. Okay? Baik. Anti Huda kata Allah mengencam dan menghina orang. Okey, baik. Terima kasih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok ayat 44. Ada masa sedikit lagi. Ayat 44. Allah kata yatufu nabainaha wa baina hamimin an. Ada dua azab fizikal yang Allah sebut dalam azab ni, dalam ayat ni. Ada banyak tuan-tuan, tapi antara yang Allah sebut dalam ayat ni ada dua azab fizikal. Okey, ada dua azab yang Allah Taala sebut dalam ayat ni. Yatufu nabainaha. Pertama, Allah kata apa? Akan dikelilingi di antaranya. Berkeliling di antaranya.
Yatufu ni macam kalimah tawaf kan. Kita tawaf Kaabah tu berpusing kan. Maksudnya azab yang pertama dalam neraka ni, manusia akan mengelilingi. Ada tua dalam neraka tuan-tuan, neraka tua. Macam itulah. Dia akan berkeliling dalam neraka tu. Ada azabnya bergilir-gilir. Okay, itu azab dia. Okay. Dan azab tu seperti mana tuan-tuan sedia maklum, Nabi sebut apa yang ada dalam syurga, nikmat bertambah-tambah. Okay. Nikmat dunia dengan nikmat syurga berbeza. Orang kata syurga, dunia ni nikmat dah. Makan durian nikmat tuan-tuan. Betul. Tapi nikmat durian, nikmat dunia, nikmat yang akan mendatangkan kejemuan dan kebosanan. Hari ni tuan-tuan makan apa? Durian. Saya makan D24. Esok durian lagi. Esok saya makan durian teka pula kan. Durian kita kata musang lah. Musang queen. Akan datang saya makan lagi durian sekian-sekian. Macam-macam durian kita makan. 2-3 hari tuan-tuan makan durian, akhirnya kita kata dah cukup lah, saya tak boleh makan durian lah. Jemu lah. Nikmat dunia jemu. Okay? Hari ni tuan-tuan pakai kereta yang paling hebat. Setahun 2 tahun akan datang, tuan-tuan akan rasa apa? Kereta ni biasa je. Saya tak rasa nikmat dah. Jemu. Tapi nikmat syurga, hari ni tuan-tuan rasa nikmat. Lusa tuan-tuan rasa lagi nikmat. Tulat tuan-tuan rasa lagi nikmat. Minggu depan tuan-tuan rasa lagi nikmat. Nikmatnya bertambah-tambah, tak berkurang. Begitulah keadaan di dalam neraka. Setiap azab dalam neraka setiap saat bertambah-tambah, tak berkurang-kurang. Jadi bila Allah kata yatufuna bainaha, mereka akan tawaf berkeliling dalam neraka ni, setiap saat tu bertambah-tambah azab dia, bertambah-tambah. Okey, azabnya tak berkurang. Mula keadaan macam ni, jangan harap azab tu, volume tu akan dikurangkan. Volume tu akan bertambah-tambah. Yatufuna bainaha. Dan yang kedua yang Allah akan azab, kata Allah, wa baina hamimin an. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ayat ni, iaitu kalimah yatufun, berkeliling ni ataupun bertawaf ni, dia maksudnya bergilir-gilir. Ada terkadang dia diazab di dalam neraka Jahannam, terkadang dia akan disimbah, dicurahkan ke atasnya hamimin. Hamim ni tuan-tuan adalah timah yang dicairkan. Tuan-tuan pernah tengok kaca yang besi yang dicairkan tu. Besi tu cair. Dia akan dipanaskan dengan temperature yang paling panas, baru besi tu akan mencairkan tuan-tuan. Dia akan dicurahkan dengan hamim. Okay, hamim tu tuan-tuan, dia akan dicurahkan di atas kepalanya. Okay. Dan Allah gunakan kalimah hamim an, hamzah alif nun di hujung ayat 44 ni tuan-tuan. Allah kata hamimin an. Hamimin an. An tu adalah nak kata dia sampai ke titik mendidih. Mana kata apa istilah dia? Dia berada di kemuncak kepanasan. Dia akan berada di kemuncak kepanasan yang sangat panas. Itu kalimah an, hamzah alif nun. Hamim tu dah faham dah. Itu adalah timah yang dicairkan. Panas sungguh dah benda tu, mengerikan. Tapi Allah kata hamimin an, kata Allah. An, dia lebih panas lagi. Dia berada di kemuncak, mungkin terlebih. Kepanasan tu kita rasa dah sampai titik panas, titik mendidih yang paling maksimum. Tapi neraka dia tak ada maksimum tuan-tuan. Dia ada lebih lagi. Okey, lebih lagi. Seperti mana saya sebutkan kepada tuan-tuan, kita pernah baca dalam surah Al-Alaq, tak silap. Allah kata apa? Surah Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tidak mati dan tidak hidup. Tak mati maksudnya azab tu, kalau kita di dunia sakit kita sampai ke muncak, Allah Ta'ala akan tarik nyawa kita kan, matilah. Maksudnya habislah, saya dah tak larat dah. Kita waliyazubillah, kita ada orang kena kanser sampai satu tahap, semua kuman virus dah sampai ke badan dia, dah sampai ke muncak. Akhirnya Allah Ta'ala matikan dia. Dia akan terlepas daripada kesakitan tersebut. Okay? Tapi neraka la yamut, tak ada mati. Maksudnya dia dah sampai ke muncak azab, dia tak mati-mati tuan-tuan. Azab tu naik lagi. Maksimum. Tak tahu, tak ada maksimum, tak ada level, tak ada ending dia. Okay? Dia akan berganda-ganda, la yamut, tak mati. Wala yahya, dan juga tak hidup dalam neraka. Maksudnya dia tak akan merasa satu nikmat pun dalam neraka. Tak ada. Semuanya adalah azab demi azab. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan
la yamutu fiha wa la yahya. Cuma dekat sini Allah kata dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam dan dia akan yatuf, dia akan bertawaf bergili-gili dengan hamimin an. Dia akan dicurahkan ke atasnya air yang mendidih, disiram air yang mendidih ataupun timah yang dicairkan. Hamim tu maksudnya timah ataupun tembaga yang cair, yang kalau dia minum ataupun kena atas badan dia, dia akan menghancurkan pencernaan dia, usus dia ataupun tubuh badan dia. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini antara yang Allah Taala berikan ingatan, tanda sayangnya pada kita, nak kita selamat daripada azabnya, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan minggu hadapan tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk ayat 46. Kita akan jumpa ayat tentang rahmannya Allah, cerita tentang nikmat syurganya, supaya kita merindui syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak rindu syurga Allah, tuan-tuan? Bila Allah sebut syurga dia, Allah kata syurga ni ada minuman macam ni, makanan macam ni, kenikmatan macam ni. Kita tengok negeri kita, kita tengok dunia ni, tuan-tuan. Ada orang dah sampai New Zealand, Switzerland, sampai Sepanyol, sampai Amerika. Dia tengok macam-macam kenikmatan alam ni. Sepatutnya jangan sampai kenikmatan dunia kita nampak tu menyebabkan kita cinta dunia. Sepatutnya dengan melihat nikmat dunia menjadikan kita rindu kepada syurga kita. Misal macam ni, saya nak bagi bayang macam ni, tuan-tuan. Kalau kita dekat dunia, kalau kita kat dunia, kita tahu dekat dunia ni, saya dekat dunia, kampung halaman kita macam ni, tuan-tuan. Saya duduk di, contohlah mak saya duduk di Ampang. Saya merantau jauh sampai ke Amerika, mungkin sampai ke Eropah belajar dan sebagainya. Sampai ke Tanah Arab kita belajar. Duduk di sana, tuan-tuan, kita nampak negeri orang cantik. Kan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tengok cantik negeri orang. Tapi cantiknya negeri orang, tuan-tuan, tak menambahkan cinta kita pada negeri orang, tapi menambahkan rindu kita pada kampung halaman kita. Betul tak? Itu kita punya logik rasional. Kita hidup kat dunia ni. Betul? Kita tahu kampung halaman kita di negeri kita, walaupun hebat negara orang, cantik negeri orang, kita tak tambah cinta kita pada negeri orang, tapi menambahkan kerinduan kita pada kampung halaman kita. Jadi bila kita tahu cerita-cerita syurga ni, bila tengok nikmat dunia, bukan menjadikan kita lalai dengan dunia, tapi menjadikan kita rindu kepada kampung halaman kita di syurga. Kenapa dunia akhirat ni, syurga ni kampung halaman kita? Sebab nenek moyang kita, Adam AS, dia lahir, dia muncul, diciptakan di dalam syurga Allah. Kalau nak kata IC kita ni, tuan-tuan, sertifikat kita ni, cert kita ni, tuan-tuan, kelahirannya adalah di dalam syurga. Itu kampung halaman kita. Okay? Sepatutnya kerinduan adalah di kampung halaman kita, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, tuan-tuan, bila kita tengok tadi ayat neraka, Allah Ta'ala sebut detail. Ayat syurga nanti kita akan jumpa minggu depan, Allah sebut detail. Pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan syurga dan neraka bukan khayalan. Okay? Sebab kalau kita belajar bab akidah, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Farqu Baina Firaq, ada macam-macam aliran dalam akidah umat Islam ni. Ada Mu'tazilah lah, Jabariyah dan sebagainya. Antara golongan Mu'tazilah yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan syurga neraka ni adalah khayalan. Okay, yang terkejut, tuan-tuan, syurga neraka adalah khayalan. Ni Mu'tazilah. Dia kata syurga neraka tak wujud. Ni semua adalah motivasi sahaja. Motivasi konon-kononnya dengan ayat syurga ni menjadikan kita semangat untuk buat ketaatan pada Allah. Dengan cerita neraka menjadikan kita takut untuk buat azab Allah. Tapi ada ke tak? Tak ada. Dia kata tak ada. Tapi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, bila Allah dan Nabi sebut detail, ni syurga macam ni, neraka macam ni, itu memberi gambaran ia benar-benar wujud, benar-benar ada, dan benar-benar akan berlaku pada hari akhirat nanti. Okey, insya-Allah, tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-46 pada minggu hadapan. Doakan sama-sama kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk kita terus beramal soleh, terus kita bertemu pada masa yang akan datang. Ala kulli hal, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berada di saya ulangi sekali, di hari-hari yang terbaik di sisi Allah, iaitu hari 10 awal Zulhijjah, yang mana amal solehnya Allah Ta'ala cintai. Jadi rebut peluang ini untuk melakukan sebanyak amal soleh yang kita mampu. Yang mampu berpuasa, silakan. Hari ini hari Khamis, yang berpuasa silakan.
sangat afdal. Puasa hari ni tak sama dengan puasa hari-hari yang lain. Sebab puasa ni Allah lebih cintai daripada puasa hari-hari yang lain. Okey. Dan kemudiannya tuan-tuan, ada kesempatan kemampuan harta, tuan-tuan boleh kontak dengan Puan Shimah. Puan Shimah dah letakkan di dalam komen tadi nombor telefon beliau. Kami di PMP telah melakukan satu projek amal, iaitu untuk memberi bantuan kepada mereka-mereka yang terkesan dengan pandemik ini, khususnya di CAC, KKM, di hospital-hospital dan mereka-mereka yang lain, untuk memberikan bantuan. Kami cuba jadikan, kami sendiri menjadi platform untuk tuan-tuan. Okay? Mungkin tuan-tuan tak boleh nak direct, kami sebagai platform. Tuan-tuan berikan kepada kami akan sampaikan kepada mereka. Kalau tuan-tuan boleh buat bersendirian, silakan. Tidak ada masalah. Cuma kami nak bekerjasama dengan tuan-tuan untuk terus beramal soleh di sisi Allah Ta'ala. Ini masa-masa yang terbaik. Dan lagi satu tuan-tuan, kita bakal bertemu dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah tuan-tuan adalah hari yang sangat besar. Sebab pada hari Arafah, hari yang kita kata dikumpulkan seluruh rukun Islam di dalamnya. Sebab bagi hari Arafah 9 Zulhijjah dikumpulkan adanya rukun Islam syahadah, adanya puasa sunat, ada puasa, adanya zakat, adanya solat dan adanya haji. Yang mana hari lain tidak ada haji tuan-tuan. Kita boleh buat ibadah yang lain pada hari yang lain, tapi haji tidak ada, melainkan pada 9 Zulhijjah. Kita sebut hari Arafah. Siapa yang pergi haji, dia wajib wukuf di padang Arafah. Okey. Kita tahun ni ramai yang tak mampu. Bukan tak mampu harta, tapi terhalang dengan wabak. Jadinya tuan-tuan, Nabi anjurkan kepada kita untuk berpuasa sunat hari Arafah. Puasa sunat hari Arafah 9 Zulhijjah, tuan-tuan puasa sunat. Siapa yang puasa sunat hari Arafah, Nabi kata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatu allati qablah wa sanatu allati ba'dah. Allah Ta'ala akan berikan pengampunan kepadanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tuan-tuan, kata Ibn Battal, ini satu-satunya ibadah yang paling terbaik. Sebab apa? Sebab ganjaran dia tidak ada pada ibadah lain. Kalau tuan-tuan perhatikan hadis Nabi, ibadah lain, tuan-tuan buat amalan, pengampunannya adalah dosa yang silam. Tapi tidak ada pengampunan dosa yang akan datang, melainkan puasa hari Arafah. Pengampunan yang silam dan yang akan datang. Ini satu-satunya ibadah yang ada ganjaran seperti ini. Okey. Jadi tuan-tuan viralkanlah di Facebook tuan-tuan, tuan-tuan maklumkanlah dengan kenalan, dengan keluarga, adik-beradik, pasangan kita. Anjur dan galakkan mereka puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, pengampunan 2 tahun tuan-tuan. Ibadah sehari, ganjarannya 2 tahun. Tak ada kan majikan di dunia ni kerja sehari bonus 24 bulan. 2 tahun bonus tuan-tuan. Tak ada. Hanya Allah Ta'ala yang Al-Ghani, yang Maha Kaya, dan Al-Wahhab, Maha Pemberi ni, yang mampu memberikan ganjaran seperti ini. Okay? Jadi ambil peluang tuan-tuan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita akan jumpa lagi hari yang berikutnya, iaitu Yaumun Nahar, hari Raya Haji. Ibadah yang paling terbaik di hari yang terbaik adalah melaksanakan ibadah korban. Okay? Jadi semoga ada manfaat daripada majlis ini tuan-tuan. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang salin nota, yang sentiasa menantikan majlis kita, yang like, yang komen, yang berinteraksi. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon jasa baik tuan-tuan untuk share live ini dan teruskan kita berdoa pada Allah supaya Allah beri kita kekuatan untuk terus beramal soleh sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir, insya-Allah. Jadi bertemu lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.